Apakah hasil lawatan Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 dari tanggal 8 hingga 11 Oktober 2024? Dan yang kedua, B, persiapan Malaysia dan Hala Tuju sebagai pengerusi ASEAN di tahun 2025 terutamanya dalam konteks ekonomi serta cabaran geopolitik semasa. Terima kasih, Tan Sri. Sila Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Gombak. Sidang ASEAN ke-44 dan 45 di Vientiane itu melibatkan 15 mesyuarat 10 negara ASEAN termasuk 7 rakan dialog iaitu Amerika Syarikat, Australia, China, India, Jepun, Kanada dan Republik Korea, Setiausaha Agung Pertubuhan Bersatu dan juga Ketua European Union. Tentunya pendirian kita tentang China Sea, South China Sea, dan kita tegas untuk pertahankan kebebasan kawasan itu mengikut UNCLOS 1982. Kemudian kita juga bentangkan soal Palestin, Lubnan, mengutuk keganasan dan serangan Israel yang berterusan, soal Rusia Ukraine dan juga soal kedamaian menentang aktiviti nuklear di utara Korea Utara. Kita tekankan 5-point consensus berhubungan dengan Myanmar dan ini kali pertama wakil bukan politik, maknanya pegawai Myanmar yang hadir di sidang tersebut. Untuk hala tuju berikutnya, tekanan kita terutama bila pengurusian ASEAN kerana ini melibatkan hampir 700 juta penduduk dan lebih 2 triliun dolar Amerika kekuatan ekonomi yang di rantau tersebut. Malah keseluruhannya kalau ikut potensi pada tahun 2023 pencapaian ASEAN adalah 3.8 triliun dolar Amerika dan nilai perdagangan 3.5 triliun dolar Amerika. Jadi kalau kita boleh jalinkan kerjasama seperti yang ditekankan oleh Gombak, maknanya keupayaan kita tentu lebih meningkat kerana tekanan Malaysia ialah transformasi digital dan termasuk perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN, itu ketutupan kita. Keduanya soal perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan rakan dialog termasuk EU. Dan ketiga ialah rangkaian tenaga grid yang disebut ASEAN Grid. Dan ini akan memberikan lonjakan kepada kekuatan ekonomi. Dan saya percaya dengan penyertaan Timor Leste yang sedang kita usahakan, ASEAN menjadi 11 dan kekuatan ekonomi tentunya jauh lebih meningkat. Jadi kalau menurut unjuran kita untuk 2025, mesyuarat peringkat menteri-menteri dan kemuncak itu ada kelainannya. Inilah kali pertama ASEAN akan menganjurkan persidangan 10 negara ASEAN dan GCC yang termasuk Arab Saudi, UAE, Qatar, Bahrain dan Kuwait plus China, dan negara China juga akan bersama. Jadi ini sejarah, iaitu ASEAN meneroka kawasan baru termasuk dunia Arab dan kerjasama dengan negara China. Dan ini hanya berlaku insya-Allah tahun depan, permulaan bagi ASEAN selain daripada meneruskan perjumpaan berikutnya ASEAN dengan dialog partners seperti mana China, Korea, Jepun, India, Australia, New Zealand, European Union dan Amerika Syarikat. Sila Gombak. Soalan tambahan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan sebentar tadi. Dalam tempoh 10 tahun ke belakang, kita dapati ASEAN sering dianggap sebagai masa depan kerana kestabilannya, dan sekarang terbukti apabila beberapa rantau-rantau sedang berdepan
dengan kemuncak masalah geopolitik dan juga isu-isu yang berbangkit. Soalan saya kepada Perdana Menteri, apakah moral kompas yang digunakan oleh ASEAN di masa depan untuk memastikan kestabilan ASEAN itu dapat dipelihara di saat kita menangani masalah-masalah geopolitik seperti hubungan China dan Amerika Syarikat, dan tidak ketinggalan isu-isu yang berlarutan di dalam ASEAN, sebagai contoh kes yang melibatkan Rohingya yang turut memberi kesan kepada negara-negara jiran dan termasuk Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, apakah ASEAN bersedia untuk membuka kelonggaran ataupun memikirkan untuk bergerak sebagaimana Eropah satu ketika dahulu, apabila Eropah telah melaksanakan sebagai contoh European Parliament ataupun melonggarkan sempadan dan juga persoalan immigration demi untuk menggalakkan lagi potensi yang sememangnya sangat besar di negara ASEAN, sebagaimana jawapan yang amat berhormat pada Menteri sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Gobak. Pertamanya, soal kerangka geopolitik, ASEAN capai kesepakatan soal muafakat konsensus 5 perkara dalam semua hubungan dengan ke arah penyelesaian Myanmar. Dan kita bagi laluan, walaupun kita tidak iktiraf rejim sekarang, laluan untuk ada perbincangan secara tidak formal dengan Myanmar dengan maksud menarik Myanmar dengan syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk secara inklusif bincang dengan rejim junta, pembangkang dan juga negeri-negeri sekutu di dalam rantau di Myanmar dengan suku-suku kaum yang pelbagai. Itu jadi ada konsensus, pendirian tidak berganjak. Keduanya soal Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dia terikat, saya katakan tadi, dengan prinsip asal dulu pengasas ASEAN menyebut neutrality, tapi kita sebut sekarang centrality, supaya hubungan kita dengan semua negara tidak terjejas. Tumpuan ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi. Economic fundamentals menjadi suatu ukuran atau kriteria utama, dan kita tidak mahu ASEAN menjadi gelanggang percaturan atau pertembungan kuasa-kuasa besar. Dulunya Amerika dan Soviet Union, sekarang ini Amerika dengan negara China. Sebab itu hubungan kita dengan negara China terus kita tingkatkan, dan sekarang apabila kita mendekati BRICS dan beberapa negara ASEAN sudah mengambil keputusan yang sama. Tetapi dalam hal Laut Cina Selatan, saya sebut tadi, kita terikat dengan persetujuan supaya kawasan ini mesti kawasan beri laluan bebas. Segala pertikaian mesti melalui rundingan, sama ada bilateral atau multilateral dalam konteks ASEAN, dan prinsipnya adalah prinsip UNCLOS 1982. Soal saya katakan tadi, yang penting bagi kita ialah fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Apakah ada jaringan seperti mana berlaku di EU? Saya tidak fikir ia akan berlaku segera, tetapi peningkatan dari segi grid tenaga itu sudah dipersetujui. Maknanya dua perkara asas yang akan menyebabkan hubungan kaitan di antara jaringan di antara negara-negara ASEAN itu lebih kukuh ialah melalui digital link dan juga dari segi apa yang disebut sebagai grid tenaga daripada Kemboja, Laos melalui Malaysia ke negeri lain. Yang lain itu seperti yang saya sebut, teras itu adalah perdagangan dan pelaburan, enhancing trade and investment, inklusif dan mampan, dan promoting integration and connectivity of economies. Sebab itu saya katakan semua perbincangan kita tertumpu kepada mengangkat kekuatan ekonomi ASEAN secara bebas untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan semua negeri dan rantau.